بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam sesi perkongsian ilmu kuasai tata bahasa, kenal perkataan, fahami Al-Quran, sesi ke-88. Dalam sesi ini, kita akan menyambung praktikal ke atas surah Al-Mursalat yang menyebut hari kiamat sebagai hari pemutusan hukum atau Yaumil Fasli yang terjadi apabila bintang-bintang, langit dan gunung ganang musnah dan rasul-rasul akan dipanggil menjadi saksi kepada umatnya. Di hari tersebut, Allah menyebut, celakalah orang yang mendustakan kebenaran, dan ayat ini diulang sebanyak 10 kali. Na'udzubillah min zalik. Dalam sesi lalu kita telah baca 4 kali dan kita sambung lagi penelitian kita dan lihat di mana lagi Allah ulangi ayat yang mengerikan ini supaya kita dapat mengambil pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kita yang ke-29. Intaliku ila ma kuntum bihi tukazzibun. Ayat ini mempunyai 7 perkataan, iaitu intaliku ila ma kuntum bihi tukazzibun. Intaliku ni adalah fi'il amar mabni dengan hazaf nun dan dalamnya terdapat fa'il damir muttasil mabni dengan waw atas sukun takdirnya antum fi mahli raf'in. Maknanya pergilah kamu. Kamu ni sebenarnya rujuk kepada orang yang mendustakan, iaitu mukazibin ataupun mukazibun ya. Dalam surah ni kita selalu jumpa wailu yauma izil lil mukazibin. Bila Allah mencelakakan tu kan disebut lil mukazibin, kerana di situ mukazibin tu berstatus majrul sebab lepas harfu jali ya. Jadi tapi selalu kalau untuk subjek kita akan berkata mukazibun. Jadi orang yang mukazibun ni Allah kata pergilah kamu. Ila kepada ke mana? Ila kepada ni harfu jar. Isim mausul apa yang kuntum ni adalah fi'il madhi mabni nasi mabni iaitu nawasih, dan dalamnya akan tak ada istimkana damir muttasil mabni dengan tak tersukun takdirnya antum fi mali raf'in. Makna dahulu kamu adalah, iaitu pergilah kamu kepada apa yang dahulu kamu adalah. Dan bihi ni adalah jaw majrul terhadapnya. Tukazibun, kamu mendustakan. So kita lihat ni tukazibun adalah fi'il mudhari' marfu' dengan nun daripada perkataan kazaba, dan dalamnya terdapat fa'il damir muttasil mabni dengan waw atas sukun takdirnya antum fi mahli raf'in. Jadi dia merupakan khabar kana. Tadi sebab dalam kuntum tadi ada isim kana kan. Jadi khabar kananya adalah tukazibun ni. Jadi Allah sebenarnya sarkastik ni, menyuruh orang mungkar yang mendustakan kebenaran pergi kepada azab yang dahulu didustakan. Kerana pada hari kiamat ini akan terpampang semua amalan dan balasan, jadi semua jelas dapat dilihat. Tapi Allah menyindir, pergilah kepada azab siksa yang dahulu yang kamu dulu dustakan. Ni macamlah kalau kita larang anak kita kan, kalau suruh buat apa tu, larang suruh daripada buat sesuatu tapi dia buat juga. Jadi kita kata okeylah, pergilah kan. Jadi macam itulah Allah sebenarnya menyindir ya. Tapi sebenarnya hari kiamat ini memanglah memang akan pasti terjadi. Jadi kita perlulah ambil iktibar masa sekarang ni. Sebab kalau misalnya kalau Allah kata pergilah tu kalau boleh diperbaiki memanglah elok. Tapi sebab dah hari akhirat memang dah terlewat ya. Jadi perlulah kita fikir-fikirkan. Allahu Akbar. Ayat ke-30, intaliku ila zillin zi salasi syu'ab. So kalau kita lihat ayat ini mempunyai 6 perkataan, iaitu intaliku ila zillin zi salasi syu'ab. Intaliku ni adalah fi'il amr mabni dengan hazaf nun, iaitu seperti tadi juga dalamnya terdapat fa'il damir muttasil mabni dengan waw atas sukun takdirnya antum fi mahli raf'in. Jadi fungsi ini adalah sebagai badal. Badalnya kepada yang mubdal minhu tadi, intaliku jugalah ayat 29 tadi. Iaitu sama, pergilah kamu maknanya. Dan kamu ni tadi seperti saya kata dia rujuk kepada orang yang mendustakan, iaitu mukazibun tadi. Dan ila kepada, ni kepada siapa pula? Zillin.
naungan, apa tu isim nakirah majrur. Dan zi, apa tu ni adalah asmaul hamsah, dan dia adalah majrur kerana dia berfungsi sebagai naat kepada zilin. Zilin ni adalah isim nakirah majrur, jadi zi ni pun adalah majrur dan dia juga adalah naat atau apa tu sifat. Jadi apa tu maknanya naungan yang mempunyai zi salasi. Apa salasi ni adalah isim majrur. Jadi isim dua isim bergandingan, jadi dia adalah mudhaf ilaih di sini. Yang mempunyai 3 syu'ab. Syu'ab ni makna cabang. Ni adalah isim nakirah majrur juga. Dan dia adalah sebab dia isim dengan isim bergandingan. Jadi dia adalah mudhaf ilaih. Jadi lagi satu set mudhaf ilaih. Jadi sini maknanya pergilah kamu kepada naungan yang mempunyai 3 cabang. Jadi lagi sekali Allah sindir. So tadi pergi pada azab kan. Jadi sekarang pergi pada naungan. Iaitu azab juga yang dikatakan berupa api neraka ni. Bercabang 3 ni iaitu menjulang naik bercabang 3. Ya, so auzubillahi min zalik. Ayat kita 31, la zalilin wala yuqni minal lahab. Kita lihat ayat ini mempunyai 7 perkataan, iaitu la zalilin wa la yuqni min al-lahab. So kita lihat la ni adalah harfu nafi, makna tidak. Zalilin ni adalah isim nakirah majrur, dia merupakan naat, iaitu naat kepada apa tu zillin tadi. Apa di sini tidak dapat melindungi. Wala ni adalah harfu ataf, makna dan, la ni harfu nafi, makna tidak. Dan tidak yughni, dapat menolak. Yughni ni fi'il mudhari' marfu' dengan dhammah daripada perkataan ghaniyah, yang dalamnya terdapat fa'il dhamir mustatir, takdirnya huwa di sini. Min adalah makna daripada harfu jar al-lahab, lidah api neraka. Ni isim makrifah samsiah majrur. Ni kalau kita lihat la yughni, ni adalah maktuf kerana selepas ataf kan. Jadi maktuf alaihi dia adalah ni lah, la zalilin. La zalilin dengan la yughni. So kita lihat makna di sini tidak dapat melindungi dan tidak dapat menolak daripada lidah api, iaitu azab tu tadi. Iaitu azab api neraka tu tidak boleh melindungi dan tak dapat menyelamatkan dari bakaran api neraka yang menyala-nyala. Tu sebab lidah api ni. Ayat kita yang ke-32, innaha tarmi bi syararin kal qasr. Kita lihat ayat ini mempunyai 7 perkataan juga, iaitu inna dan ha tarmi bi dan syararin ka al-qasr. Inna ni adalah harfu nasi dan juga taukid. Dan nawasih kita akan ada isim inna, iaitu ha ni lah damir ya ni. So isim inna. Sesungguhnya nya ni tarmi, melontarkan. Ni adalah fi'il mudhari' marfu' dengan dhammah daripada perkataan rama, dan dalamnya terdapat fa'il damir mustatir takdirnya hiya. Dia merupakan khabar inna. So kita ada isim inna, kita ada khabar inna di sini tarmi. Melontarkan bi ni harfun jar, makna dengan. Syararin, bunga api, isim nakirah majrur. Ka ni adalah satu lagi harfu jar, makna seperti al-qasri. Ni adalah isim makrifah khabariyah majrur, makna mahligai yang besar. Kal qasri ni adalah naat, seperti mahligai yang besar ni adalah naat kepada syararin, itu bunga api ni. Itu Allah describe sekarang mengenai azab, iaitu api neraka marah dengan percitkan bunga api yang menjulang tinggi, sangat tinggi sampai dibandingkan dengan mahligai yang besar. So sebenarnya amatlah mengerikan apa tu api neraka ni. Ayat ke-33, ka'annahu jimalatun sufr. So kita lihat ayat ini mempunyai 4 perkataan saja, iaitu ka'anna dan hu jimalatun suf. So kita tengok ka'anna ni adalah harfun nasi, nawasih lah. Kita akan ada isim ka'anna dan juga khabar ka'anna. Kita dah buat ni dulu. Ni ka'anna makna seolah-olah. Hu ni adalah damir huwa, dia adalah merupakan isim ka'anna. Maknanya je. Jimalatun, ni adalah isim nakirah marfu', dia merupakan khabar ka'anna. Jadi kita ada isim ka'anna dan khabar ka'anna ni. Itu makna rombongan unta-unta, jimalatun ni. Sufrun, berwarna kuning, safar kan. Ni isim nakirah marfu', dan dia merupakan naat, sebab dia marfu', dua-dua marfu' kan. Kita tengok naat kepada jimalatun ni, iaitu rombongan unta-unta berwarna kuning.
Di sini Allah describe api neraka tu nampak seperti rombongan unta kuning yang berlari dan melompat-lompat. Sebab api tadi marak menjulang kan, dia katakan. Jadi itu yang menyala. Jadi dengan percikan lidah api berwarna kuning dan orange dengan asap hitam. Dan api itu menyerbu dengan ganas. Jadi bukan satu pemandangan yang cantik sebenarnya. Even kalau kita menyaksikan kebakaran bangunan yang sedang marak, bangunan besar yang menjulang-julang, api yang besar yang menjulang-julang, kita akan merasa ngeri. Ini kan pula api neraka yang besar yang Allah gambarkan, yang menyambar-nyambar. Dan kita yang ngerinya sebab kita masa tu tak boleh berikhtiar macam mana nak menyelamatkan diri. At least di dunia ni kita bolehlah panggil bomba ke, kan, nak curangan air ke, pakai pili ke. Tapi di hari akhirat tak ada semua tu. Jadi di sini yang kita nak juga faham kenapa Allah sebut unta ni. Kenapa gambaran unta? Banyak benda lain lagi. Tapi kenapa Allah bandingkan dengan unta? Sebab kita kena faham surah ini adalah ditujukan kepada kaum musyrikin Mekah, yang mendustakan hari kiamat, Al-Quran dan juga Rasulullah. Jadi kalau kata unta ni, unta yang tengah naik angin misalnya, yang tengah mengganas ni, jadi dia faham. Jadi mudah faham sebenarnya untuk orang-orang musyrikin Mekah ni, orang kafir ni. Tapi fahamkah mereka? Ayat kita yang ke-34, wailun yauma idzil lil mukazzibin. Kita lihat Allah mengulang lagi, kali kelima, itu kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran. Itu Allah mencelakakan orang yang mendustakan setelah ayat-ayat menggambarkan keadaan di neraka yang sangat menakutkan dan layanan yang diterima orang yang ingkar. Na'udzubillah min zalik. Ayat ke-35. Haza yaumula yang tikun. Kita tengok ayat ini hanya 4 perkataan, iaitu haza yaumu la yantiquna. Haza ni adalah isim isyarah huwa, dia adalah mubtada lah. Maknanya inilah, yaumu harilah. Ni selalu kita jumpa, dia isim marfu' dan dia merupakan khabar. So mubtada di sini, khabar di sini, haza yaumu, inilah hari. La makna tidak, harfu nafi lah. Yantiquna ni, ni adalah fi'il mudhari' marfu' dengan nun daripada perkataan root word dia nataqa, dan dalamnya terdapat fa'il damir mutasil mabni dengan wa' atas sukun, tak adanya hum fi mahali raf'in. Inilah hari tidak mereka dapat berbicara. Sekarang Allah kata pula describe, tadi describe pasal api neraka. Sekarang describe orang ni yang mengalami hari kiamat ni. Masa tu tak boleh bercakap, tak boleh membantah lah atau membela diri. Jadi walau bagaimanapun mereka tetap diadili. Ayat ke-36, wala yu'zanu lahum faya'tazirun. So kita lihat ayat ini mempunyai 7 perkataan, iaitu wa la yu'zanu lahum fa ya'taziruna. Wa ni makna dan, dia adalah pun ataf lah. Dan la ni makna tidak, dia adalah harfu nafi. Yu'zanu diizinkan, zanu izinkan, azina dia punya root word dia. Kita dah biasa juga dengan perkataan ni. Dia adalah fi'il mudhari' marfu' majhul. Dalamnya sebab dia majhul, dia ada naib fa'il. Naib fa'il dia adalah dizahirkan, iaitu ni lahum ni, bagi mereka. Dan tidak diizinkan bagi mereka. So lahum ni jaw majrul, dia menjadi naib fa'il. Jadi tapi dia juga yu'zanu lahum ni adalah maktuf, diizinkan bagi mereka. Jadi maktuf alai dia tadi kita ada yantiquna, kan, yang mereka dapat berbicara. Di sini yu'zanu. Jadi dua-dua adalah ayat fi'liyah. And then fa ni adalah pun ataf, makna untuk ya'taziruna, mereka memukakan alasan. Jadi sini adalah ya'taziruna ni adalah fi'il mudhari' marfu' dengan nun daripada perkataan i'tazara. Dalamnya terdapat fa'il dan mim mutasil mabni dengan wa' atas sukun, tak adanya hum fi mahali raf'in. Sebab ada ataf, jadi dia maktuf lah di sini. Jadi maktuf alai dia adalah yu'zanu ni. Yu'zanu dengan ya'taziruna. Jadi dua-dua adalah fi'il, jadi di sini dan tidak diizinkan bagi mereka untuk mereka mengemukakan alasan. Jadi di sini tadi dia tak boleh berbicara. Jadi kenapa tak boleh berbicara? Kerana dia tak boleh dah. Allah tak izinkan untuk mengemukakan alasan, kerana tak perlu sebenarnya. Kerana
kita dah tahu kan dekat masa hari akhirat ni Allah akan dah kata pun surat amal masing-masing akan dibentang. Iaitu apabila kita baca surat At-Takwir. Ingat apa tu surat At-Takwir? Wa izas suhufu nusyirat. Yang kita baru lihat dulu ya. Dan apabila surat amal dibentangkan, itu masa di hari akhirat. Jadi dah ada bukti semua tu malaikat yang catat tak satu kan, sangat detail. Jadi juga Allah juga telah mempunyai saksi pada masa tu, seperti yang kita dah baca dalam surah Yasin dan lain-lain. Masa tu anggota badan kita menjadi saksi, bumi pun menjadi saksi. Jadi sebenarnya memang sangat mengerikan. Jadi semua ni dah terpampang dan ada dan nyata dan jelas. Jadi kita masa tu hanya menunggu hukuman saja. Na'udzubillah min zalik. Dan kita lihat lagi ayat ke-37, wailu yauma izilil mukazibin. Jadi ini adalah ulangan ke-6 ya. So Allah ulang lagi ayat yang mencelakakan orang yang mendustakan ni setelah ayat-ayat menggambarkan situasi orang yang ingkar. Tidak boleh bercakap, tak boleh berhujah atau membela diri dan tidak berpeluang memberi alasan. Ya, kerana semua apa tu bukti telah ada. Jadi memanglah tak dapat ditolong ya. Na'udzubillah min zalik. Ayat ke-38. Haza yaumul fasl. Jama'nakum wal awalin. Lihat ayat ini mempunyai 7 perkataan juga. Haza yaumu al-fasli. Jama'nakum wa al-awwalina. Haza ni adalah isim isyarah wa dan dia adalah mubtada' lah di sini. Yaumu adalah hari. Dia adalah isim marfu' dan khabar untuk mubtada' haza ni. Dan yaumul fasli, hari pemutusan hukum. Ni apa tu hari kiamat yang dalam surah ni disebut sebagai yaumul fasli, hari pemutusan hukum. So ni adalah juga isim. Kita jumpa dari bahagian pertama dahulu. Jadi dia adalah 2 isim bergandingan, dia ada mudhaf ilaih. Jama'na ni adalah fi'il mabni daripada perkataan jama'ah. Dan dalamnya terdapat fa'il dan muttasim dengan nun alif atas sukun tak adanya nahnu fi mali rafi'in. Kami kumpulkan. Kum, kamu semua. Ni adalah damir antum lah. Wa makna dan adalah harfun ataf. So lepas ataf kita akan ada matuf. Matuf al-awalina ni. Iaitu isim makrifah kamar yang mansub. So di sini matuf alai dia jamakna lah. Di sini jamakna kum kan. Al-awalina. Jadi kami kumpulkan kamu semua orang-orang yang terdahulu. Jadi di sini inilah hari pemutusan hukum. Kami kumpulkan kamu semua dan orang-orang yang terdahulu. Jadi Allah kumpulkan yang terdahulu, orang yang dahulu dan orang yang kemudian maknanya, iaitu dari awal penciptaan sehingga yang terakhir wujud di muka bumi. Dan Allah akan membuat putusan ketentuan hukum bagi semuanya atas segala yang mereka kerjakan. Ayat ke-39, fa in kana lakum kaidun fakidun. Ayat ini mempunyai 9 perkataan, iaitu fa in kana lakum kaidun fakiduni. Fa ni adalah harfun ataf, makna maka. In ni adalah harfun syarat jazam, makna jika. Kana ada ya, dia adalah fi'il madhi nashi mabni untuk huwa, dan dia merupakan fi'il syarat sebab kita ada harfun syarat tadi kan. Dan lakum ni adalah jar majrur lah, dan apa tu makna bagi kamu. Maka jika ada bagi kamu, dia merupakan bagi kamu ni adalah khabar kana muqaddam. Jadi kita akan ada isim kana mu'ahar, iaitu kaidun ni, iaitu makna hilah. Jika ada bagi kamu hilah, hilah untuk melepaskan diri ni, kaidun ni adalah isim nakira marfu'. Dan fa ni adalah harfun rabita dan jawab syarat. Jadi makna maka di sini. Kidu, lakukanlah tipu daya. Ini adalah fi'il amar mabni daripada perkataan kada, dan dalamnya terdapat fa'il dan muttasim mabni dengan buat atas sukun. Tak adanya antum fi mali rafi'in. Ini merupakan jawab syarat di sini. Sebab kita ada syarat tadi kan. Kalau ada bagi kamu helah, maka lakukanlah tipu daya ni kepadaku. Ni Allah kata. Ni adalah damir ana. So kita lihat kana lakum kaidun ni adalah merupakan maktuf. Sebab kita ada ataf tadi kan. Ada bagi kamu helah itu untuk melepaskan diri. Jadi dia punya maktuf alai tadi, ayat 38 kita ada haza yaumul fasli tadi. Ini hari pemutusan hukum. Jadi kita lihat di sini Allah mencabar mereka yang kufur itu. Jadi kalau ada cara untuk atau helah untuk melepaskan diri dari azab Allah, jadi Allah kata silalah buat. Tapi bolehkah? Ayat ke-40. Wailun yauma izil lil mukazzibin.
Kita jumpa lagi ayat ni. Kali ke-7 ni Allah mengulang ni. Kita lihat tengok Allah mencelakakan lagi. Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran. Jadi di sini Allah mencelakakan setelah menyatakan akan mengumpulkan semua manusia, orang terdahulu dan orang kemudian untuk diputuskan ketentuan hukum bagi setiap mereka atas segala yang dikerjakan, dan Allah mencabar mereka untuk melepaskan diri dari azab jika ada cara atau helah untuk berbuat demikian. Na'udzubillah min zalik. Ayat ke-41. Innal muttaqina fi zilalin wa uyun. Lihat ayat ini mempunyai 6 perkataan. Jadi inna al-muttaqina fi zilalin wa uyunin. Inna adalah harfu nasih dan taukid, maknanya sesungguhnya. Ini kita lihat dia nawasih, jadi kita akan ada isim inna. Isim inna adalah isim ma'rifah mansub ni, al-muttaqina ni. Isim ma'rifah kamar yang mansub, maknanya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Jadi kita akan ada kabar inna fi zilalin ni, iaitu al-fujar dan juga isim nakirah majrur. Maknanya berada dalam naungan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan. Jadi kita lihat Allah dah tukar cerita, ya. Wa ni adalah pun atah makna dan. Uyunin, kesejukan, iaitu mata air. Ini isim nakirah majrur, dia merupakan maktuf kepada zilalin ni, iaitu naungan tadi, naungan yang sejuk, mata air ni. Jadi di sini setelah menyebut nasib orang yang mungkar, Allah mengimbanginya. Dalam Quran ni kan selalu Allah selalu partnerkan. Kalau yang buruk Allah akan sebut, lepas tu yang baik. Kalau ada yang baik, Allah juga akan beri amaran mengenai yang buruk. Jadi supaya kita boleh faham dan mengambil iktibar. Jadi di sini Allah mengimbangi dengan menyebut pula nasib orang yang bertakwa. Berlawanan dengan siksaan yang diterima orang mungkar, orang bertakwa mendapat naungan yang selesa dengan mata air yang menyejukkan. Alhamdulillah. Ayat ke-42, wa fawakiha mimma yashtahun. So kita lihat ayat ini mempunyai 5 perkataan, iaitu wa fawakiha mimma yashtahuna. Wa ni adalah pun ataf makna dan, fawakiha ni buah-buahan. Ni isim majrur dengan fathah, dan dia adalah maktuf lah di sini. Lepas ataf kan, jadi maktuf alai dia tadi uyunin, yang mata air tadi. Mata air ni buah-buahan pula. Min daripada afujah makna daripada. Ma ni adalah isim mausul, apa yang yashtahuna, mereka inginkan. Ini adalah fi'il mudhari' marfu' dengan nun daripada perkataan ishtaha, dan dalamnya terdapat fa'il dan mim muttasil mabni dengan wa' atas sukun tak adanya hum fi mahli rafi'in. Dan buah-buahan daripada apa yang mereka inginkan. Jadi orang yang takwa ni mendapat kemewahan. Selain daripada tadi mata air, dia dapat buah-buahan dan lain-lain yang mereka inginkan ni. Kita telah baca sebenarnya berbagai nikmat dalam syurga ni dalam surah Ar-Rahman dan surah Al-Waqi'ah kan. Lagi banyak detail di sana. Jadi orang yang bertakwa ni tergolong dalam puak kanan dan puak ataupun puak yamin atau puak yang didekatkan atau mukarrabun, memanglah mewah dan nikmat duduk dalam syurga ni. Ayat kita yang ke-43, kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun. So ayat ini mempunyai 8 perkataan, iaitu kulu dan wa dan ishrabu, hani'an dan bima kuntum ta'malun. Kulu ni adalah fi'il amr mabni dengan hazaf nun daripada perkataan akala, dan dalamnya terdapat fa'il dan muttasil mabni dengan wa' tasukun tak adanya antum fi mahli raf'in. Kamu makanlah. Ni Allah jemput ni, kamu makanlah. Wa ni makna dan. Ni adalah harfun ataf. Ishrabu, kamu minumlah. Ni adalah fi'il amr mabni dengan hazaf nun daripada perkataan syariba, dan dalamnya terdapat fa'il dan muttasil mabni dengan wa' tasukun tak adanya antum fi mahli raf'in. Lepas ataf jadi dia maktuf lah di sini. So maktuf alai dia adalah kulu ni. Kamu makanlah dan kamu minumlah, ya. Hani'am, dengan nyaman. Ni adalah isim nakirah mansub dan dia merupakan hal di sini, iaitu hal menerangkan keadaan atau situasi ketika perbuatan kulu washrabu, kulu dan makan ni, iaitu dengan nyaman. Di sini Allah menjemput makan dan minum secara, kalau kita tengok ni adalah untuk pelaku kedua kan, antum ni. Asyrabu ni pelaku antum kedua kan, kita dah belajar ni dulu dalam sesi yang lalu. Jadi ini merupakan satu penghormatan kerana Allah menjemput sendiri untuk makan dan minum di dalam syurga ni. Alangkah bahagianya kalau kita dapat begini, ya.
Dan kita lihat bima ni. Bima ni adalah jawab majrul. Kerana apa? Jadi sekarang Allah explain kenapa Allah jemput makanan, minum dan syurga tu. Kerana apa? Kuntum, dahulu kamu telah. Kuntum ni adalah fi'il madhi nashi mabni. Dan dalamnya terdapat isim kana dan mir mutasim mabni dengan tak atas sukun. Tak adanya antum fil mahli raf'in. So kita ada isim kana, jadi kita akan ada khabar kana. Khabar kana kita tak maluna ni lah. Itu fi'il mudhari' marfu' dengan nun daripada perkataan amila, dan dalam terdapat fa'il dan mim mutasim mabni dengan wa' atas sukun. Tak adanya antum fi mahli raf'in. Makna dia adalah khabar kana, maknanya kamu telah lakukan. Jadi kerana apa yang dahulu kamu telah lakukan. Jadi Allah menyatakan sebagai balasan amalan baik yang dilakukan di dunia dahulu. Jadi sekarang silalah makan dan minum ya. Jadi inilah kalau kita dengar ramai ustazah dan ustaz yang menyebut dunia ini tempat bercucuk tanam dan hari akhirat tempat kita menuai ya. Jadi ayat inilah sebenarnya. Ayat ke-44. Inna kazalika najzil muhsinin. Ayat ini mempunyai 6 perkataan iaitu inna kazalika najzi al-muhsinina. Inna ni adalah funasi dan taukid lah. Makna sesungguhnya. Makna kami, dia adalah damir nahnu. Dan dia merupakan isim inna. Sebab kita ada nawasih ni kan. Inna ni tadi. Jadi isim inna. Jadi lepas tu kazalika ni. Ka ni adalah jawab majrul. Dan makna seperti zalika. Isim isyarah huwa. Itulah ya. And then najzi, kami membalas. Dia adalah fi'il mudhari' marfu' dengan dhammah muqaddarah. Dalamnya terdapat fa'il dan mim mustatir, takdirnya nahnu fi mahli raf'in. Dia merupakan khabar inna. Sebab kita ada isim inna, jadi kita akan ada khabar inna ni. Ya, najzil muhsinin. Kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Al-muhsinina ni adalah isim ma'rifah kamariyah majrul dan maf'ulun bih lah di sini. Jadi sesungguhnya kami seperti itulah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Jadi Allah menegaskan cara balasan kepada orang yang melakukan kebajikan. Ayat ke-45. Allahu Akbar. Wailul yawma izil lil mukazzibin. Lihat Allah mencelakakan lagi ya, kali ke-8 ni. Ya, iaitu mencelakakan kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran. Iaitu selepas menyebut menggambarkan nikmat yang diperoleh orang yang bertakwa dengan tempat yang selesa dan nyaman dengan berbagai makanan dan minuman dan jemputan khas daripada Allah sendiri ya. Jadi sekarang Allah menunjukkan dia punya reverse. Orang yang mendustakan akan celaka di hari akhirat. Ayat ke-46. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Kita lihat ayat ini mempunyai 7 perkataan iaitu kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Di sini kulu ni adalah fi'il amar mabni dengan hazaf nun daripada perkataan akala. Seperti tadi juga ya ni. Dalamnya terdapat fa'il dan mim mutasim mabni dengan wa' atas sukun, takdirnya antum fi mahli raf'in. Kamu makanlah. Ni kita tengok siapa pula jemputan ni. Wa ni ataf makna dan. Tamat ta'u, kamu bersenang-senanglah. Ini fi'il amar mabni dengan hazaf nun daripada perkataan mata'a. Dalamnya terdapat fa'il dan mim mutasim mabni dengan waw atau sukun. Takdirnya antum fi mahli raf'in. Sebab ada ataf jadi kita maktuf lah di sini. So maktuf alai dia kulu lah ni. Kamu makanlah dan kamu bersenang-senanglah. Qalilan, sementara waktu. Ini isim nakirah mansub. Inna, sesungguhnya. Ini adalah harfun nasi dan taukid. Kum adalah damir antum dan dia adalah isim inna. Kan kita harfun ni adalah nawasih kan. Jadi kata ada isim inna dan kabar inna. Kabar inna kita di sini mujrimun. Ni itu isim nakirah majrul dan dia daripada perkataan hana ni. Itu orang-orang yang berdosa. Jadi di sini kamu makanlah dan kamu bersenang-senanglah sementara waktu sesungguhnya kamu orang-orang yang berdosa. Jadi di sini kita lihat Allah cakap jemput juga makan, bersenang-senang. Tapi perbezaannya di sini sementara waktu. Yang kerana ini adalah untuk orang-orang yang berdosa. Jadi bila sementara waktu ni, ahli tafsir katakan ni adalah masa di dunia dahulu. Jadi kamu bersenang-senanglah masa di dunia dahulu. Jadi ni Allah perli lagi sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau waktu tu kena perli-perli macam ni memang pedih rasanya. Ya. Ayat ke-47. Wailu yawma izil lil mukazzibin. Kita lihat Allah mencelakakan lagi kali ke-9 ni.
Ya, ulangan ke-9 ni, iaitu kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan kebenaran. Jadi Allah mencelakakan orang yang berdusta setelah Allah mengejek orang yang mungkar supaya makan dan bersenang-senang untuk sementara waktu, iaitu semasa di dunia, kerana di akhirat mereka akan menerima azab neraka. Na'udzubillah min zalik. Ayat kita yang ke-48, wa iza qila lahumurka'u la yarka'un. Kita lihat ayat ini mempunyai 8 perkataan. Wa iza qila lahum irka'u la yarka'una. Wa ni adalah pun istinaf, makna dan. Iza apabila, dia zaraf zaman lah, ada waktu syarti, banyak kali dah kita jumpa ni. Qila ni adalah fi'il madhi mabjul mabni untuk huwa, dia merupakan fi'il syarat sebab kita ada waktu syarat tadi kan. Jadi dikatakan di sini lahum jawab majrur lah kepada mereka, irka'u rukuklah. Ni fi'il amar mabni antum daripada perkataan raka'a. La dia tidak, dia harfun nafi, yarka'una mereka rukuk. Ini adalah fi'il mudhari' marfu' dengan nun dari perkataan raka'a juga, dan dalamnya terdapat fa'il damir muttasil mabni dengan waw atas sukun, tak adanya hum fi madhi raf'in. Tidak mereka rukuk di sini, dan apabila dikatakan kepada mereka rukuklah, tidak mereka rukuk. Jadi la yarka'una ni adalah jawab syarat, tidak mereka rukuk kepada ayat syarat ni, iaitu dikatakan apabila dikatakan kepada mereka rukuklah, jawab dia tidak, mereka jawab tidak mereka rukuk. Jadi di sini kita lihat Allah mengungkit orang mungkar ni, apabila disuruh sembahyang mereka tidak melakukannya. Kita dah lihat sebenarnya dalam surah Al-Insyiqaq itu, ya, iaitu dalam ayat 21 mengenai Al-Quran, iaitu Allah kata bila Al-Quran dibacakan mereka tidak hormat, mereka tak nak sujud, ya. So kalau kita lihat ayat construction yang sama, ayat 21 tu, wa iza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Di sini, dan apabila dibacakan kepada mereka Al-Quran tidak mereka sujud. Di sini ayat kita wa iza qila lahumurka'u la yarka'un. So kita tengok kan dia sama kan, la yarka'un la yasjudun. Jadi mereka ni sebenarnya Allah kata orang mungkar ni sebenarnya dia adalah sombong, dia tidak mahu mendengar perintah dan tidak tahu menghormati Al-Quran. Na'udzubillahi min zalik. Ayat ke-49, kita tengok ni. Wailu yauma izil lil mukazzibin. Kita tengok kali 10. Ya, ke-10 Allah ulang ni, mencelakakan. Kecelakaan besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ya, jadi Allah menyatakan orang yang mungkar apabila disuruh semayang, mereka tak nak melakukan. Itulah antara sebab mereka menjadi orang yang paling celaka di hari akhirat. Auzubillahi min zalik. Ayat ke-50 yang terakhir, fabi ayyi hadisim ba'dahu yu'minun. Kita lihat ayat ini mempunyai 7 perkataan. Itu fa bi ayyi hadisim ba'dahu yu'minun. Fa ni adalah harfun istinaf lah, maknanya ni cerita baru, ni maka. Bi adalah harfu jar, makna dengan. Ayyi adalah isim istifham. Kita lihat bi ayyi adalah jawab majrur, dan dia juga ayyi hadisin, yang mana satu perkataan. Hadisin adalah isim nakirah majrul, jadi dua-dua isim dengan isim, dia dua isim kandungan, jadi dia adalah mudhaf mudhaf ilaih di sini. Yang mana satu perkataan ba'da, setelah, ini adalah zaraf zaman dan dia adalah mansub di sini, ba'dahu, setelahnya itu Al-Quran. Jadi ni hu ni adalah damir huwa. Yu'minuna, mereka yang akan beriman. Ini adalah fi'il mudhari' marfu' dengan nun daripada perkataan amana, dan dalamnya terdapat fa'il dan mim muttasil mabni dengan waw atas sukun, tak adanya hum fi mali raf'in. Jadi sini maka dengan yang mana satu perkataan setelahnya itu Al-Quran, mereka akan beriman. Jadi Allah bertanya, jika dengan peringatan ayat Al-Quran manusia tidak mahu menerimanya, dengan apa lagi baru manusia akan mendengar, menerima dan beriman. Kita lihat surah ini banyak menjelaskan kelakuan orang yang mendustakan, ya, dan balasan buruk pada mereka di hari pemutusan hukum. Yang Allah sebut mereka akan celaka, disebut 10 kali berulang-ulang. Satu penegasan yang sepatutnya menginsafkan. Allah banyak menyindir dalam surah ini, umpamanya menyuruh mereka yang kufur itu pergi kepada azab yang mereka lihat di hari kiamat, yang dahulu di dunia mereka tidak yakin dapatkan perlindungan daripadanya, dan kalau mereka ada cara untuk tauhilah untuk melepaskan diri, Allah kata bolehlah mereka lakukan. Demikianlah kehinaan yang diterima orang yang mendustakan. Namun sebaliknya Allah menyebut juga balasan baik orang yang bertakwa.
Kita juga belajar betapa cantik dan halusnya cara Allah menyebut kedatangan hari kiamat di awal surah ini. Terdapat kiasan dan sindiran dengan bahasa yang sungguh indah. Semua ini sepatutnya menyentap hati dan fikiran ke arah mengakui keagungan Allah, Tuhan sekalian alam, yang mempunyai banyak style penyampaian mesej termasuk yang begitu seni, selaras dengan kegemaran masyarakat musyrikin Mekah yang senang dengan syair dan sajak. Tapi hati mereka keras, tertutup, amatlah malang bagi mereka sebenarnya. Dalam surah ini kita lihat ada kelembutan dan ketegasan Allah, memberi amaran tentang azabnya dan kebinasaan yang menunggu mereka yang mungkar. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung perkongsian ilmu sesi ini. Saya sudahi dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.